kemesraan, mercup tumbuh pohon kasih sayang, merimbun berbunga dan meredupkan biru langit dan hijau rumpun kehidupan. Harumnya gelombang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pelajar-pelajar sekalian, kita sambung lagi pelajaran Amadah Pendidikan Islam tahun 6 dalam tajuk yang baru, iaitu kalam. Sifat wajib bagi Allah, iaitu kalam. Pelajar sekalian, mari kita tengok apa itu sifat kalam. Erti sifat kalam ialah Allah Maha berkata-kata tanpa memerlukan alat bantuan dan perantaraan. Maknanya Allah tak memerlukan bantuan alat untuk berkata-kata. Allah tak perlukan mulut, lidah untuk berkata-kata. Cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Jadi Allah berkata-kata tak sama macam kita dok bercakap, kita dok bersembang, tak sama. Jadi Allah berkata-kata, berkata-kata dengan sifat kalam, bukan dengan mulut ataupun apa-apa alat untuk berkata-kata. Allah berkata-kata dengan sifat kalam, sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Tak boleh kita menafikan bahawa Allah bersifat dengan sifat kalam. Kita wajib beriman. Kalau kita nafikan, kita sudah lari akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok dalil naqli, dalil daripada Al-Quran bahawa Allah bersifat dengan sifat kalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kallama Allahu Musa taklima. Surah An-Nisa ayat 164. Maksudnya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Maknanya ayat ini menunjukkan Allah bersifat dengan sifat kalam. Yang kedua, pelajar sekalian, kita tengok pula dalil akali, dalil akal. Jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Seperti mana tajuk-tajuk yang lepas yang telah kita bincangkan dalam dalil akali ini, Allah mesti bersifat dengan sifat kesempurnaan dan sifat kemuliaan. Kalau Allah tak boleh berkata-kata, tak ada sifat kalam, maka itu satu kelemahan, satu kecacatan. Jadi mustahil bagi Tuhan, bagi Allah ini bersifat dengan sifat kekurangan. Pelajar sekalian, dalam buku teks kita juga kita boleh tengok kisah Nabi Musa alaihi salam bercakap dengan Allah. Kisah Nabi Musa alaihi salam bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihi salam junjungan mulia. Ini cerita berkenaan Nabi Musa bercakap dengan Allah. Nabi Musa alaihi salam junjungan mulia, membawa risalah Islam bergema, menentang Fir'aun bongkok derhaka, berkata-kata dengan Allah, mukjizat dikurnia. Ini pantun, pantun yang kamu dah belajar dalam bahasa Melayu. Ini pantun tapi ditulis dalam tulisan Jawi. Kawan-kawan yang dihormati, Nabi Musa alaihissalam diutuskan Allah untuk memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Nabi Musa alaihissalam ialah Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah. Ini mukjizat Nabi Musa alaihissalam, boleh berbicara, boleh bercakap terus dengan Allah. Dalam Al-Quran ada menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam, seperti dalam surah Taha ayat 11 hingga 15. Di mana Allah Ta'ala yang bermaksud, maka apabila ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu, bukalah kasutmu, kerana engkau sekarang berada di lembah tua yang suci. Lembah tua yang suci. Aku telah memilihmu menjadi rasul. Kemudian muka surat sebelah, dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatiku. Firman Allah Ta'ala lagi, sungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Aku sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Kawan-kawan yang dihormati Allah sekalian, begitulah mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang dapat berkata-kata dengan Allah. Oleh itu kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam, dengan meyakini Allah maha berkata-kata dan kata-kata Allah berbeza daripada makhluknya, serta tidak memerlukan alat dan perantaraan. Apabila kita beriman dengan sifat kalam Allah, banyak kesannya dalam kehidupan kita, iaitu yang pertama, mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan. Yang ketiga, beramal dengan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan yang terakhir, yang keempat, dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajar Islam, ini cerita berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam yang boleh bercakap dengan Allah. Ini mukjizat Nabi Musa. Baik, rumusan yang boleh kita tengok dalam buku teks pendidikan Islam pada muka surat 85 tu, kalamullah tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia. Kita wajib beriman dengan sifat kalam Allah dan mentaati perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Maka kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Tak boleh kita menafikan, menidakkan bahawa Allah itu bersifat, Allah itu tidak bersifat dengan sifat kalam. Mustahil Allah ada sifat kekurangan. Mustahil bagi Allah ada sifat kecacatan. Mustahil bagi Allah ini ada padanya sebarang bentuk yang boleh menyebabkan diri dia itu kekurangan, kecacatan. Allah ini bersifat dengan sifat kesempurnaan dan bersifat dengan sifat
kemuliaan. Maka fahamlah kita di sini bahawa Allah bersifat dengan sifat kalam. Baik sekalian, sampai di sini sahaja perbincangan kita dalam tajuk Kalamullah. Jika ada sebarang persoalan atau kecelaruan dalam penerangan yang Ustaz berikan, kamu boleh hubungi Ustaz di talian yang Ustaz sediakan. Mudah-mudahan kamu dipermudahkan urusan untuk terus menuntut ilmu. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu datang pada Ustaz. Hakikatnya kedua-duanya datang pada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan sejati dan bersemi